tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, pasti ada cadangan-cadangan daripada penyokong-penyokong ataupun pemerhati politik. Cadangan-cadangan seperti presiden ataupun mana-mana pengerusi di dalam parti untuk ditukar, dan juga ejek-ejek dan kepimpinan tertinggi di dalam parti. Bagi Parti Bersatu, akhirnya Faizal Azumu sahkan tak bertahan jawatan timbalan presiden. Dalam satu kenyataan melalui Malaysia Kini bertarik 21 September, timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menerima keputusan agar dia berundur selangkah ke belakang dan memberi ruang kepada Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin untuk memegang jawatan nombor 2 parti tanpa bertanding. Faizal yang akan bertanding bagi jawatan naib presiden dalam pemilihan akan datang berkata tumpuan utamanya adalah untuk mengukuhkan parti dan bukannya cita-cita pribadi. Jawatan ini bukan milik pribadi, parti pun bukan milik pribadi, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Faizal sekali lagi menegaskan cadangan agar dia berundur itu disuarakan Presiden Muhyiddin Yassin yang kemudiannya dipersetujui secara bersama oleh kepimpinan tertinggi parti. Ketika musyawarah dengan Presiden, kami sebulat suara setuju dengan cadangannya bagi memastikan parti kita lebih bersedia untuk hadapi pilihan raya dan cabaran akan datang. Untuk itu, kita telah bersepakat dengan Hamzah mengambil alih peranan timbalan presiden dan saya ambil satu langkah ke belakang untuk jadi naib presiden, kata bekas Menteri Besar Perak itu. Saudara-saudara, adakah dengan ini Hamzah Zainuddin yang disediakan ruang untuk mengisi jawatan timbalan presiden sebagai pemimpin nomor 2 tertinggi di dalam Parti Bersatu? Adakah ini satu permulaan kepada Hamzah untuk menjadi Presiden Bersatu pada masa akan datang, ataupun mungkin lebih hebat lagi menjadi pengerusi Perikatan Nasional? Nah, akhirnya Faizal Azumu kita boleh katakan sah letak jawatan dan memberikan ruang kepada Hamzah Zainuddin untuk memegang jawatan nomor 2 tertinggi di dalam Parti Bersatu. Kalau masa akan datang, Hamzah akan jadi pengurus CPN ataupun Presiden Bersatu. Bagaimana pula dengan Muhyiddin Yassin? Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, tular di media sosial di mana-mana pun bercakap tentang kes GISBH berkaitan dengan isu GISBH, penganiayaan kanak-kanak. Dan pada akhirnya terbaru yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim sudah bertita berkaitan dengan isu ini. Dan akhirnya saudara-saudara, satu kenyataan daripada kepimpinan PAS yang pasti mengejutkan ramai. Satu kenyataan ataupun perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 22 September. Siasat GISBH, tapi jangan berlebih-lebihan. Sambil memuji tindakan polis terhadap Global Equine Service and Business Holdings, PAS menggesa pihak berkuasa supaya tidak bertindak secara berlebihan. Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin Hassan berkata, parti itu mengikuti rapat perkembangan siasatan terhadap GISBH. PAS mengalu-alukan siasatan yang telus, terperinci, dan profesional ke atas pelbagai dakwaan terhadap GISBH, mengikut undang-undang yang sesuai, sama ada melibatkan aspek kepercayaan dan pegangan keagamaan maupun isu-isu lain seperti amalan perniagaan, salah laku seksual, penganiayaan, perbuatan jenayah dan sebagainya.
Namun begitu, berdasarkan kampanye dan naratif negatif berkait kumpulan ini, yang banyak tersiar di media sosial, khasnya yang mahu tindakan segera dan tegas diambil, pas menggesa semua langkah diambil mestilah dibuat secara cermat dan teliti bagi memastikan tidak berlakunya pengabaian hak, ketidakadilan, double standard atau tindakan yang berlebih-lebihan. Pas menegaskan terdapat beberapa aspek mengenai aspek positif mengenai GISBH seperti rangkaian perniagaannya yang besar. Polis menahan 155 lagi ahli GISBH dalam serbuan besar-besaran melibatkan pelbagai agensi di seluruh semenanjung Malaysia. Ketua Polis Negara Razarudin berkata, 78 lelaki dan 77 wanita ditahan di bawah fasa 4 Ops Global, manakala 186 mangsa lagi diselamatkan, termasuk wanita dan kanak-kanak. Penahanan ini berlaku selepas polis menyelamatkan 402 kanak-kanak dalam serbuan ke atas 20 rumah amal GISBH di Selangor dan Negeri Sembilan pada 11 September dengan 171 orang ditangkap. Bagi saya, saudara-saudara, ini kenyataan daripada PAS yang pasti menggemparkan siasat GISBH, tapi jangan berlebih-lebihan. Mungkin ini menimbulkan banyak persoalan. Dan seperti yang kita tahu, Istana Negara Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim sudah bertita berkaitan dengan ini. Teman-teman, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Akhirnya ada satu tulisan berkaitan dengan gesaan Anwar untuk letak jawatan, dan ada satu tulisan di mana perkara ini ataupun tulisan ini pasti mengejutkan kepimpinan pembangkang dan terutamanya kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Satu perkongsian daripada Syabuddin bertarik 22 September, Anwar harus banyak bertenang. Gesah Perdana Menteri letak jawatan, perkara biasa. Perdana Menteri Anwar Ibrahim nampaknya semacam koyak dan begitu mudah tersentuh hati dengan gesaan pemuda PAS yang menuntutnya letak jawatan. Sebagai reaksi, beliau bukan saja membalasnya dengan mencabar agar undi tidak percaya segera dilakukan terhadapnya dalam sidang parlimen akan datang, malah turut menampilkan dirinya dengan ucapan balas yang berapi-api. Dengan wajah yang marah, Anwar juga memperlekeh Ketua Pemuda PAS sebagai pemimpin yang tidak tahu sejarah, menjadi alat dan perkakas kepada perasuah serta pencuri harta rakyat, sambil dalam waktu yang sama melambung dirinya sendiri sebagai bekas banduan yang terhormat. Wow, adakah status banduan terhormat di dunia ini? Menurut Syabuddin, melihat gayanya berucap sedemikian rupa sambil dengan nada menjerit di malam memperingati kebangkitan reformasi Jumaat malam yang lalu, kadang-kadang membuatkan kita berfikir, ini ucapan seorang Perdana Menteri atau ucapan Ketua Pembangkang? Yang jelas di mata penilaian ramai orang ialah Anwar masih seolah-olah sukar menanggalkan watak sebagai Ketua Pembangkang. Tetapi bila sudah menjadi PM, terus menjerit ketika berucap adalah suatu kejanggalan. Sudah ada kuasa, status diri lebih terhormat, boleh melakukan apa saja dengan kuasa, dari hujung langit ke hujung langit, sibuk nak menjerit lagi untuk apa menurut Syabuddin. Saudara-saudara, di akhir tulisan ini, sebagaimana PM tidak mahu pembangkang naik jadi kerajaan, pembangkang juga tidak mahu melihat PM terus kekal di jawatan yang disandangnya. Kerja pembangkang ialah memastikan PM dapat dipensiunkan seawal mungkin, dan caranya ialah dengan menggesanya meletak jawatan. Cuma kalau tak tahan jiwa dengan gesaan letak jawatan dan tak ingin lagi digesah meletak jawatan, jawapannya mudah saja, segeralah letak jawatan menurut Syabuddin. Saudara-saudara, menurut Anda ini satu tulisan yang pasti ada isi tersiratnya. Mungkinkah dengan ini Anwar harus lebih bertenang?
Dan gesaan letak jawatan itu adalah perkara biasa bagi Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saudara Bapak, apa komen Anda?